Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Siapa dekat sini yang suka dengan kisah seram hospital? Okay, Nina ada 2 story yang Nina nak kongsikan dengan korang, yang mana Nina jumpa dekat Wattpad. So ni adalah pengalaman daripada Amirul Hakim dan dia share cerita ni dah lama dah. Cerita-cerita yang dia kongsi tu kan Nina rasa macam menarik sangat dan Nina terfikir, why not Nina share pula dengan korang kan? Macam yang kita tahu, hospital ni tak pernah terlepas dengan benda-benda yang seram. Dari kisah seram pak guard, nurse, doktor, termasuklah pesakit dekat situ sendiri. Kalau nasib tak baik, diorang ni akan terpilih untuk berjumpa dengan makhluk yang tak diundang. Jadi korang dah ready untuk takutkan diri korang? So without wasting any time, let's get started. So Nina akan mulakan dengan kisah seram yang pertama, iaitu tentang adik Amirul yang masuk dekat ward. Jadi dia kata adik dia tak adalah sakit teruk sangat masuk dekat situ. Benda ni terjadi bila si mak Amirul tadi tu kan minta adik dia tadi untuk pergi ambil kerusi malas dekat luar ward. Jadi dalam pukul 11 malam macam tu, adik dia pun keluarlah dari ward untuk mencari kerusi malas yang mak dia minta tadi. Pada awal-awal tu kan memang tak ada apa-apa yang menyeramkan ataupun orang kata something fishy, tak ada. Even pada masa tu laluan pejalan kaki memang dah lengang. Yelah dah pukul 11 malam kan, memang dah lewat dah. Bukannya waktu melawat lagi, jadi tak pelik lah kalau hospital lengang pada pukul 11 malam. Lagipun masa tu lampu-lampu yang ada dekat laluan pejalan kaki tu semuanya terang benderang. So adik dia memang tak rasa apa-apa yang menyeramkan pada masa tu. Jadi dah sampai dekat store kursi malas ni kan, adik dia pun ambil lah satu. Lepas dah ambil satu, adik dia pun tutup lampu dan tutup pintu store tu balik. Masa dia berjalan kaki nak balik ke ward tu kan, tiba-tiba ada seseorang yang pegang bahu dia. Jadi adik dia pun pusing lah kan ke belakang nak tengok siapa yang pegang bahu dia kan. Jadi bila dia pusing tu, oh rupa-rupanya kawan mak dia yang kerja dekat hospital tu. So dah lalang terjumpa kan, diorang pun bersembang lah panjang. Kawan mak dia tadi tu kan siap ajak adik dia untuk teman dia ke kedai, tapi adik dia tolak sebab dia tak nak lah mak dia risau kan. Yelah kau keluar pergi cari kursi je pun, kenapa lama sangat? So dia kata tak apalah makcik, lain kali lah. So adik dia pun cakap lah dekat makcik tu, makcik jomlah ikut saya masuk ke dalam ward, mak ada dekat dalam ward tu. Tapi kawan mak dia ni tolak tau, sebab dia kata makcik ni ada kerja lagi nak buat, nak kena cepat. Nanti kalau dia free, dia akan jenguk lah adik Amirul ni dekat ward. So adik Amirul ni pun salam lah dengan makcik tu dan dia pun berjalan kaki masuk ke dalam ward. Sampai dekat dalam ward tu, dia beritahu lah dekat mak dia yang dia terjumpa kawan mak dia tadi ni. Dan benda tu pun berlalulah macam tu je sampailah berbulan kemudian. Satu hari tu, family Amirul ni kan pergi beraya dekat rumah makcik tadi, iaitu rumah kawan mak dia yang kerja dekat hospital tu. Jadi bila dah jarang jumpa, biasalah kan macam-macam benda nak disembang kan. So masa diorang tengah rancak bersembang itu ini kan, tiba-tiba terbuka cerita pasal adik Amirul yang pernah masuk ward dulu. Lepas tu kawan mak dia ni macam marah lah, kenapa adik Amirul tu masuk ward tak beritahu dekat dia kan. Sebab dia kan kerja dekat situ, at least kalau dia tahu adik Amirul tu masuk dekat situ, dia boleh pergi berjenguk. And then mak Amirul ni macam blank, dia macam tergamam tau bila kawan mak dia seolah-olah macam tak tahu yang adik Amirul masuk ward. Yelah sebab sebelum ni adik Amirul sendiri kata yang dia terjumpa dengan kawan mak dia tu. Tapi hari ni tiba-tiba dia cakap yang dia tak tahu apa-apa langsung yang adik Amirul masuk ke dalam ward. So situasi pada masa tu kan dia macam, habis tu adik Amirul ni jumpa siapa dulu kan. Lepas tu adik Amirul ni pun macam terflashback lah apa benda yang terjadi pada masa tu. Ada satu benda yang dia perasan semasa makcik tu sentuh dia kan, tangan makcik tu sejuk. Tapi adik dia fikir mungkin makcik ni kerja dalam aircon kan, that's why lah tangan dia sejuk. Tapi apa yang pasti, pada malam tu adik Amirul bukan jumpa real makcik ataupun real kawan mak dia tu, tapi ada benda yang telah menyerupai kawan mak diorang. Oh, seram Dah lah sembang itu ini, lepas tu bersalam pula kan lepas tu. Korang bayangkan kalau adik dia tadi tu kan setuju nak ikut makcik tu pergi kedai. Korang rasa kedai mana yang dia bawa? Tentu dia bawa balik ke alam dia. Seram. Okay, next story. Story yang kedua ni pula tentang makcik Amirul yang kerja sebagai guard di hospital. Kejadian ni terjadi dekat sebuah hospital di Batu Pahat, Johor. Tapi yang kena kacau ni bukan makcik dia, kawan kepada makcik dia. So kiranya makcik dia ni orang tengah lah yang menceritakan benda ni dekat Amirul, and then Amirul tu pun post dekat Wattpad tadi. Dan Nina pula cerita pula dekat korang. Okay, kejadian ni terjadi semasa kawan makcik dia tu kena jaga dekat blok baru dekat hospital Batu Pahat tadi. Dikatakan semasa awal-awal blok ni siapkan, macam-macam benda yang terjadi. Bangunan baru ni pula lambat dibuka ataupun lambat digunakan lah disebabkan ada masalah teknikal. Walaupun bangunan tadi tak dibuka lagi kan, tapi guard dah kena jaga bangunan tadi. Sebabnya dekat blok baru tu kan dah ada barang-barang peralatan yang dah dimasukkan ke dalam ward. Barang-barang tu pula memang yalah kita tahulah memang tak murah kan. So terpaksalah guard ni menjaga bangunan baru tu untuk mengelakkan kecurian ataupun kehilangan barang-barang yang dah dimasukkan tadi. So pada malam tu kawan makcik dia ni kan telah ditugaskan untuk menjaga dekat blok baru tu dekat level 3. Level tu memang kosong, tak
tak ada orang melainkan guard je yang jaga. Jadi kawan makcik dia ni pun jalankan je lah tugas dia kan untuk menjaga dekat level 3 tadi. Awal-awal tu macam biasalah, memang tak ada benda-benda yang pelik ataupun benda-benda yang menakutkan terjadi. Tapi kan sampai dalam pukul 2 pagi macam tu kan, kawan makcik dia ni kan dah macam rasa ada yang tak best tau. Dia rasa macam tak tahulah, firasat tu sendiri. Jadi pada masa tu dia pun ambil lah surat khabar baca kan, untuk menghilangkan rasa tak sedap hati dia tu kan. Masa dia tengah baca ni kan, tiba-tiba dia terdengar bunyi lift yang berhenti dekat level 3. So dia pun tengoklah jam kan, ini baru pukul 2 pagi kan, siapa pula yang datang kat sini. Dia pun terfikirlah kan, maybe kawan dia lah kot, saja-saja round datang dekat dia kan. So dia pun bangunlah daripada kursi yang dia duduk tu kan, menuju dekat lift. Lagipun lift tu tak jauh dengan meja guard yang dia duduk tadi. Tapi kan bila dia sampai dekat lift, ada benda pula yang pelik. Sebabnya tak ada orang dalam lift tu, kosong. Awal tu dia cuak jugalah kan, tapi dia fikir okay, maybe kawan aku ni sengaja kot nak prank aku. Sebabnya dekat situ bukan dia seorang je yang jaga, setiap level dekat blok baru tu semuanya ada guard. So dia tak adalah takut sangat. Dia pun patahlah balik ke meja guard kan. Lepas tu dia duduk baca surat khabar balik. Baru je dia duduk, tiba-tiba bunyi lift sekali lagi guys. Kali ni dia memang dah malas nak bangun dah, sebab dia tahu mesti takkan ada orang, mesti kawan dia yang prank dia. Kawan-kawan dia ni sengaja nak kenakan dia. Yelah pukul 2 pagi kan, mestilah nak takutkan dia kan. So dia pun buatlah tak tahu sambil sambung baca surat khabar balik. Tak lama lepas tu kan, tiba-tiba dia terdengar bunyi orang tolak troli guys. Dan orang tu tolak troli menghala ke arah dia. Makin lama bunyi tu semakin dekat, sampailah dia ternampak ada seorang lelaki yang tengah tolak troli dan masuk ke dalam ward yang dia jaga tadi. Awal tu dia macam, oh orang rupanya. So tak pelik lah kan, benda biasalah nampak orang tolak troli kan dekat hospital. Tapi kan tak lama lepas tu dia macam waras tau. Dah siapa pula yang tolak troli pukul 2 pagi ni? Dekat sini kad yang jaga tau. Lagipun buat ni baru, memang tak digunakan lagi. Bila dia sedar yang tolak troli tadi tu bukan manusia, dia pun teruslah lari dan turun ke ward bawah. Sampai je kawan makcik Amirul tu dekat bawah kan, dia terus pingsan sebab dia takut dan terkejut sangat. Lepas dari kejadian tu, kawan makcik dia ni demam 2 hari guys. Dan sejak daripada kejadian tu juga, bangunan baru ni selalulah dipasang dengan zikir-zikir dan juga bacaan Al-Quran. Asyiklah dia menjelma macam tu je kan, kalau tiba-tiba muka pun buruk. Scary. Okay guys, Nina nak tahu pengalaman korang pula. Mungkin korang ada pengalaman seram masa korang ke hospital ke apa kan. Korang boleh komen dekat bawah tau, sebab Nina nak baca, okay? Okay guys, itu sajalah perkongsian cerita seram yang dapat Nina kongsikan pada hari ni. Kalau korang suka dengan cerita Nina ni, korang boleh tekan like. Lepas tu jangan lupa untuk subscribe kepada korang yang belum lagi subscribe. Dan turn on notification juga supaya korang tak terlepas dengan video-video yang Nina akan upload pada masa yang akan datang. Dan korang juga jangan lupa untuk follow Nina di Instagram dan juga TikTok. Kita akan jumpa lagi next video. Bye-bye. Assalamualaikum.